Building Level 3. So untuk topik kita like Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? How are you guys? Okay, bertemu kita lagi dalam program Lighthouse untuk minggu ini. Dan seperti biasa, setiap minggu kita akan ada program Lighthouse dengan bermacam-macam topik. Jadi hari ini anda bersama saya, Sir Asmat. Saya merupakan seorang counselor di Unit 10. So if you guys have any problem, issues, or you need to someone that can validate your emotion, so you guys can meet me at Chess Building Level 3. So untuk topik kita Lighthouse untuk pagi ni, kita akan berbincang mengenai communication. Okay, kita nak bincang mengenai effective communication. So do not just talk but communicate. I mean kita jangan sekadar bercakap untuk menyampaikan sesuatu, tetapi kita kena komunikasi. Apa perbezaan di antara bercakap dengan komunikasi? Nanti saya akan terangkan dalam slot kita pada pagi ini. So tanpa kita melengahkan masa lagi, jom kita ke slide yang seterusnya, iaitu kita nak tengok apakah maksud komunikasi. Okay, basically maksud komunikasi ni adalah dia proses menyampaikan maklumat. Okay, proses menyampaikan maklumat dan penerimaan maklumat melalui verbal dengan non-verbal. Alright, kat situ kita ada dua elemen kat situ. Kita ada sender, kita ada receiver, and then kita ada verbal and non-verbal. Jadi bila ada keempat-empat perkara ni, ia akan jadi komunikasi. Dalam maksud yang paling mudah, komunikasi ni adalah perhubungan ataupun komunikasi dua hala. Maksudnya kita bukan sekadar bercakap seorang-seorang, tapi kita kena juga ambil hati kita punya audience, kita punya pendengar. So daripada situ, maksud dia tu sangat-sangat menyeluruh. Okay, so and then yang seterusnya, bukan sekadar kita nak menerima dan memberi maklumat, tetapi kita nak interchange of thought. Kita nak, kalau boleh, communication tu biarlah bermakna ataupun biarlah ada maksud yang tersendiri yang kita nak sampaikan kepada audience kita. Alright, bila ada audience, mesti kita kena ada tujuan apa yang kita nak sampaikan kepada audience, dan ini boleh jadi dalam bentuk information ataupun dalam bentuk opinion, pandangan, boleh jadi juga dalam bentuk writing, penulisan dan sebagainya. Alright, cuba tengok gambar dekat skrin anda pada ketika ini. Cuba tengok dekat situ. Ini adalah situasi di mana saya nak fahamkan anda berkaitan dengan komunikasi. Kalau tengok dalam gambar tu, ada partner lelaki dengan perempuan, and then dia punya girlfriend dia cakap your food smell delicious. Maksudnya apa dekat situ? Maksudnya itulah mesej yang nak disampaikan oleh wanita tu. Dia nak cakap makanan ni bau sedap dan sedap. Makanan ni bau sedap dan sedap. So dia adalah sebagai sender. Maksudnya dia nak sampaikan sesuatu maklumat. Jadi boyfriend ni pun dia menerima maklumat tu. Menerima dengan dia cakap, oh thanks, mungkin makanan tu dimasak oleh boyfriend dia, kita tak tahu. Tapi bila dia cakap thanks tu, merupakan itu adalah feedback ataupun maklum balas yang dia nak sampaikan kepada girlfriend dia. Namun dekat situ adanya dua hala. Adanya komunikasi dua hala yang menterjemahkan maksud komunikasi itu sendiri. Jadi dekat situ ada sender, ada receiver, and then ada juga feedback. Maksudnya dia interpretation of meaning lah. Maksudnya dia membalas ataupun dia menerima maklumat tu, dia faham maklumat tu dan dia membalas. So itulah bermaksud komunikasi. Komunikasi dua hala. Alright. So malam ni kita nak, pagi ni kita bukan sekadar nak bincang berkenaan dengan komunikasi, tapi kita nak tengok etik. Dari sudut etik, dari sudut etika, dari sudut peraturan dan sebagainya. Macam manakah komunikasi itu menjadi lebih indah, komunikasi itu menjadi lebih bermakna jika ia disaluti ataupun didasari dengan etika. Alright. Kita nak tengok dalam komunikasi ni dia akan ada right or wrong. Kita akan ada baik ataupun buruk. Jadi prinsip etika ni kita mesti patuhilah untuk audience selesa dengan kita sebagai penyampai. Kadang-kadang walaupun kita sebagai penyampai kita bebas bercakap apa sahaja, tetapi kita kena ingat
dalam komunikasi ni kita ada audience, kita ada orang pihak yang kedua. Jadi kita kenalah menjaga hati pihak kedua ni supaya komunikasi kita tu akan jadi lebih santai dan bermakna lah kepada pendengar. Alright. And then jom kita tengok etik kat sini dia ada 3 lah. Yang pertama, etik has to with what my feeling tell me is right or wrong. Etik tu mestilah apa yang kita rasakan benda tu betul ataupun salah. Ini naluri ataupun ini apa yang kita rasalah. Bila kita bercakap, kita tahu apa yang kita cakap tu betul ke salah. Jadi di situ kita kena berhati-hatilah, kita kena jaga etika ni supaya apa yang kita cakap tu hanyalah maklumat yang benar. Okey. Apabila kita menyampaikan maklumat yang salah, perkara itu akan memberi kesan kepada kita lah. Okay? Mungkin kita akan disaman ataupun mungkin audience terguris dengan apa yang kita sampaikan. Daripada situ kita akan build up kita punya teknik, kita punya kemahiran supaya kita lebih berhati-hati dengan apa audience inginkan dalam pengucapan kita ataupun dalam komunikasi kita. Yang kedua, the standards of behavior our society accept. Okay, setiap society dia ada dia punya budaya, dia punya warisan. Jadi sebagai seorang speaker ataupun sebagai seorang communicator, kita harus mengambil berat tentang bagaimana nilai ataupun budaya yang dipegang oleh sesuatu bangsa ataupun sesuatu kaum ataupun sesuatu institusi yang kita pergi. Alright. Contoh kalau kita pergi kita memberi ceramah dekat mereka yang berbangsa Cina contohnya. Of course kita ada benda-benda pantang ataupun kita ada benda-benda yang kita perlu jaga supaya kita dapat menjaga hati pendengar-pendengar kita. So standard of behavior ni dia mestilah mengikut society mana yang kita pergi. Okay, kalau kita pergi ke penjawat awam, cara kita lain, cara penyampaian kita lain, informasi yang kita nak sampaikan pun lain. Kalau kita pergi dekat kanak-kanak, of course cara kita, behavior kita punya teknik penyampaian semuanya berbeza. Jadi perkara ini perlu dititik beratkan oleh seorang communicator tu. And then yang ketiga adalah the discipline dealing with what is good and bad. Maksudnya dalam penyampaian ataupun komunikasi ni juga kita kena tahu apakah yang baik, apakah yang buruk untuk disampaikan. Alright. So daripada situ kita akan lihat di mana kebaikan apa yang kita sampaikan itu haruslah didasari dengan kebaikan yang boleh audience ataupun pendengar kita ambil manfaat daripada apa yang kita cakap. Alright. So kita tak adalah bercakap kosong, tak ada makna, tak ada apa-apa konten atau apa pengisian yang kita boleh sampaikan kepada audience. So ini 3 etik yang bagi saya agak penting lah supaya bila orang mendengar sahaja kita bercakap, mereka jatuh hati, mereka akan rasa macam apa yang kita sampaikan tu adalah sesuatu yang sangat-sangat bermakna lah bagi audience. Okay. Alright. So ini adalah maksud etika komunikasi. The principle governing communication, the right and wrong aspect of it, the moral and immoral dimension relevant to interpersonal communication are called the ethic of interpersonal communication. Interpersonal communication nanti kita akan tengok dalam slide-slide yang seterusnya, tapi dalam sekarang ni kita nak tengok communication etik ni sebenarnya apa yang saya terangkan tadi lah, benda yang kita anggap moral dengan immoral, lepas tu right or wrong aspect, benda-benda tu harus kita jaga supaya macam saya cakap tadi juga, penyampaian kita tu akan jadi lebih diterima oleh audience. Alright. Untuk yang seterusnya kita nak tengok principle of ethical communication. Yang pertama, trustfulness, accuracy, honesty. Okay, apa yang kita nak sampaikan kepada pendengar, pertama sekali kita haruslah amanah, kita harus jujur, kita haruslah menyampaikan perkara yang tepat kepada audience. Okay, benda ini sebenarnya sangat penting pada zaman sekarang disebabkan zaman sekarang ni terlalu banyak sangat platform yang kita boleh gunakan untuk express our feeling, express our emotion. Kita nak guna, kalau boleh kita nak guna platform ni sebaik-baiknya. Kita tak nak menggunakan platform media sosial ni macam TikTok, YouTube, Facebook
Instagram ni ke arah yang negatif. Sebab apa? Sebab bila kita menggunakan ke arah yang negatif, kita kena ingat ramai lagi dekat sana audience yang view video-video kita kan, betul tak? View video kita, view kita punya profile dan sebagainya. Daripada situ, kalau kita memberi bad influence kepada mereka dan mereka akan menjadikan ia sebagai ikutan, jadi benda tu sangat memberi masalah kepada masyarakat kita. Disebabkan kandungan yang ada sekarang ataupun video-video yang disampaikan dalam platform media sosial ni terlalu bebas tanpa kawalan, jadi benda tu boleh terjadilah. Okay. Yang keduanya, prinsip apa? Kita nak endorse of freedom of expression, diversity of perspective and tolerance of dissent to achieve the informed and responsible decision making. Yang seterusnya, walaupun kita faham freedom of expression ni adalah hak semua rakyat lah, terutamanya di Malaysia yang mengamalkan negara demokrasi ni. Tapi mestilah freedom of expression pun ada batasnya, kerana kita tak boleh menyatakan ini sebagai mungkin kemungkinan setengah orang akan mengatakan ini adalah hak asasi manusia, tapi di dalam negara demokrasi juga kita perlu ada batas supaya ianya tak melanggar had-had yang telah ditetapkan macam dalam perlembagaan ke peraturan ke. Of course, kalau nak bercakap dekat mana-mana pun mesti akan ada peraturan yang membataskan kita untuk bercakap sesuatu. Jadi perkara ini kita kena terima, kerana kalau kita tak ada batas ni, tak ada peraturan, semuanya bebas bercakap, bebas nak mengutuk orang, bebas nak menyatakan pendirian dia tanpa ada had ataupun limit. Okay. Untuk yang seterusnya, strive to understand and respect others' communication before evaluating and responding to their message. Maksudnya bila bercakap mengenai komunikasi dua hala ni, mesti akan ada sender dengan receiver, macam saya terang di awal slide tadi. Okay, bila receiver tu dia beri feedback ataupun dia membalas kita punya speech, kita mestilah jangan judge ataupun kita kena evaluate ataupun menilai apa yang dicakapkan sebelum kita membalas dia dengan pandangan kita, supaya bila berlakunya keharmonian dalam komunikasi ni, secara tak langsung dia akan mengurangkan intens ataupun mengurangkan bahang ataupun mengurangkan kita panggil ketegangan, ketegangan dalam berkomunikasi. Sebab benda ini akan terjadi disebabkan kita semua mempunyai platform-platform yang kita ada untuk menyatakan kita punya pandangan. So the issue is kita kena kawal ataupun kita kena tahu di manakah batas, di manakah perkara-perkara yang kita boleh jaga supaya ia tak menjadi satu isu ataupun masalah. Okay, tak jadi pergaduhan ke ataupun demonstrasi dan sebagainya. Alright, seterusnya kita nak tengok prinsip-prinsip yang kita boleh lihat. Promote access to communication resource opportunity as necessary to fulfill human potential. Alright, and contribute to the well-being families, communities and society. Bila kita ada peluang untuk bercakap ataupun berkomunikasi, kita mestilah promote sesuatu benda yang kita rasakan ia berguna kepada orang dekat luar ataupun audiens kita. Maksudnya dalam kita bercakap, kita harus ada sumbangan. Sumbangan apa yang kita nak berikan masyarakat? Okay, sumbangan dari sudut ilmu, sumbangan dari sudut informasi yang masyarakat tak ada, kita sampaikan. Jadi dia dah jadi macam satu benda baru kepada audiens kita, dan itu yang kita perlu bila kita menjadi seorang communicator yang baik. Alright. Dan yang seterusnya, kita condemn communication that degrade individual. Kalau boleh kita tak nak komunikasi yang merendahkan orang lain, yang mengutuk orang lain, yang memfitnah orang lain. Okay,
perkara ini dia selalu terjadi lah kan, bila bila kita nak menyatakan pendirian kita nak lihat yang hanya kita je baik, orang lain tak baik. Okey, perkara ini akan terjadi terutamanya dalam dunia politik. Jadi benda inilah yang harus kita kawal sebagai seorang student, sebagai seorang pelajar ni. Kita dalam ruang lingkup universiti, kita kalau boleh kita nak sesuatu yang boleh meningkatkan intelektual pelajar. Jadi dalam masa yang sama, untuk meningkatkan intelektual pelajar ni, kita harus bermula dahulu. Jadi bila jadi seorang communicator ataupun speaker ni, jadilah seorang speaker yang baik supaya ia dapat dicontohi oleh semua orang. Alright, yang seterusnya, okay, prinsip yang lain adalah being committed to the courageous expression of personal conviction, pursuit to fairness and justice. Okay, kalau boleh dalam penyampaian kita haruslah menyatakan fairness ataupun justice lah, ataupun keadilan. Alright, sebab bila kita tengok keadilan bukanlah sesuatu yang menindas di pihak lain, tapi kita harus promote yang dalam komunikasi ini kita harus kita harus menyampaikan perkara yang benar. Alright, and then yang lainnya adalah responsibility for the short and long term consequence. Kita harus terima tanggungjawab bila kita memberi sesuatu informasi ataupun menjadi seorang speaker. Mesti akan ada kesan ataupun apa yang kita cakap tu mungkin ada salah, jadi kita harus bertanggungjawab dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bila seorang tu bertanggungjawab, tak kisahlah dalam bercakap ataupun dalam menyampaikan sesuatu maklumat, mesti akan ada salah, sebab kita manusia biasa kan, boleh melakukan kesilapan. Tetapi apa yang lebih penting adalah bila seseorang itu dia bertanggungjawab dengan apa yang dia sampaikan. Bila ada yang salah, senang mohon maaf ataupun perbetulkan apa yang penyampaian kita yang salah tu. Jadi tak ada masalah. Cumanya kita harus jiwa besarlah untuk memohon maaf tentang apa yang kita telah sampaikan jika dianggap salah. Okey, yang seterusnya kita nak tengok interpersonal communication. Alright, interpersonal communication ni maksud dia adalah komunikasi dua hala, tapi dia melibatkan orang lain, maksudnya manusia. Okey, bila contohnya saya sedang bercakap sekarang ni, ini adalah salah satu contoh interpersonal communication. Maksudnya saya berbicara ataupun saya menyampaikan satu maklumat dengan orang lain, tapi ini secara maya. Okey, dia mungkin akan ada dua cara kan, online dengan fizikal. Tapi kita dah berlalu dah zaman-zaman online, zaman-zaman pandemik dulu. Kita dah banyak menyampaikan buat kelas lah, sampai kata dalam secara online ni. Jadi sekarang ni dah 100% fully physical, so dia ada nafas baru dalam penyampaian maklumat zaman sekarang ni. Okay, so inilah maksud sebenar interpersonal
communication, iaitu maksudnya adalah communication with another person. Kita bercakap dengan orang lain. Alright. Kalau kita bercakap seorang diri, kita panggil monolog. Kan? Pernah dengar tak perkataan monolog? Perkataan monolog bila kita bercakap dengan diri kita, bercakap dalam hati kan, kita nak menyatakan sesuatu pada diri kita, kita akan cakap, ia dipanggil sebagai monolog. Ia tidak dipanggil sebagai interpersonal communication. Alright, ini perkara yang perlu kita titik berat bila bercakap mengenai interpersonal communication. Ini perkara yang jenis interpersonal communication yang kita boleh tengok sekarang. Yang pertama adalah dyadic communication, maksudnya between two people. Okay, kalau contoh di dalam sesi counselling tu, saya sebagai seorang kaunselor menjalankan sesi counselling. Okay, dalam sesi counselling secara individu tu, dalam tu kita boleh katakan sebagai dyadic communication lah, sebab counselling individu tu dia hanya ada dua orang sahaja, kaunselor dengan klien. So itu bermaksud dyadic communication, maksudnya perbincangan dua hala. Yang kedua adalah public communication. Ini melibatkan public audience lah, ataupun enlarged conversation. Contohnya macam bercakap, contohnya sekarang mungkin boleh jadi public communication sebab saya sedang berhadapan dengan berapa orang view sekarang ni, dia ramai kan, so kita panggil sebagai enlarged conversation. Dan yang ketiga adalah small group communication, ataupun komunikasi dalam kumpulan yang kecil, 3 ke 9 orang. Okay, dalam counselling mungkin small group communication ni kita boleh kategorikan sebagai counselling kelompok. Sebab counselling kelompok dia ramai orang tapi tak melibatkan public ataupun enlarged punya audience. Dia hanya mungkin dalam 6 ke 8 orang satu kumpulan. Jadi dia terhad tapi ramai orang. Okay, function of interpersonal communication, fungsi ini yang pertama, kita nak gaining information. Melalui interpersonal communication kita akan dapat sesuatu maklumat yang mungkin kita tak tahu, tapi bila berhadapan dengan orang lain kan, berhadapan dengan speaker, kita akan dapat maklumat baru. So itu yang pertama. Yang kedua adalah building rapport. Okay, dalam dunia akademik, contohnya anda sebagai seorang pelajar kan, kita nak berkenalan dengan kawan-kawan yang lain, nak berkenalan dengan pensyarah. Okay, yang pertama sekali kita mestilah building rapport. Building rapport ni melalui communication lah. Kita kena berkomunikasi, kena bercakap. Kalau tak bercakap takkan ada building rapport ni. Sebab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta kan. And then yang ketiga, establishing identity. Kalau boleh kita nak orang kenal kita, nak orang realize apa kita punya identiti, contoh apa kita punya passion ke dan sebagainya. Melalui komunikasi lah kita boleh sampaikan perkara itu. Melalui komunikasi lah kita boleh tetapkan orang kenal kita macam mana. That is identity lah. And then yang keempat, interpersonal needs. Maksudnya mungkin kita nak berjumpa dengan pensyarah, kita nak tanya berkaitan dengan assignment. Itu maksud interpersonal need. Maksudnya kita ada sesuatu benda yang kita nak sampaikan. So itulah fungsi komunikasi. Alright, nature of communication. Nature of communication ni saya nak terangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh kita perkara-perkara yang wajib ada di dalam komunikasi, ataupun dalam bahasa yang mudah kita panggil rukun, ataupun benda yang kita nak sampaikan kepada komunikasi. Yang pertama, nature of communication mestilah audience centered. Apa-apapun ini, especially bila kita bercakap dalam keadaan ada audience yang ramai. Bila ada audience ramai, kita kena tahu audience nak apa sebenarnya daripada apa yang kita nak sampaikan. Alright. And then lagi satu, bila kita bercakap mengenai audience centered ni, kita kena tahu demografik audience kita. Okay, audience kita ni dari kalangan umur berapa, dalam kalangan profession apa, berasal daripada negeri mana, diorang ni student ke, pensyarah ke, ataupun orang tua ke, kanak-kanak ke. That's audience center. Maksudnya kita kena ambil tahu dengan siapa kita bercakap, supaya kita boleh design ataupun kita boleh tetapkan cara penyampaian kita macam mana. Sebab cara penyampaian pada kanak-kanak tak sama dengan cara penyampaian kita kepada orang tua ataupun
ataupun individu lain lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ethical responsibility. Maksudnya kita kena ada tanggungjawab dengan apa yang kita sampaikan. Bila kita cakap sesuatu yang salah, kita kena berjiwa besar, minta maaf. Itu satu benda yang kita kena lakukan. Barulah kita ada tanggungjawab dengan apa yang kita sampaikan. Alright? Dan yang seterusnya, kita develop critical thinking. Maksudnya di dalam penyampaian kita, kalau boleh, kita nak audience hanya bukan sekadar mendengar apa yang kita cakap, tapi audience juga boleh bertanyakan soalan, boleh menyatakan pandangan dia, supaya komunikasi itu menjadi lebih berisi dan berilmu ataupun berilmiah. Alright. Yang seterusnya adalah konten ataupun pengisian apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar ataupun audiens kita. Konten ni pun penting sebab konten mestilah harus mengikut kemahuan ataupun keadaan audiens kita. Kalau audiens kanak-kanak, janganlah kita sampaikan mengenai ekonomi ke, mengenai apa lagi, pasal politik ke dan sebagainya kan. So kat situ kita kena tengok balik dengan siapa kita bercakap. Have you witnessed an unsuccessful public speaker? So pernahkah anda melihat seorang public speaker yang tak berjaya ataupun yang kurang menambah hati korang? Daripada situ sebenarnya kita dapat lihat, bila kita dapat lihat kelemahan dia, kita juga dapat mengubah ataupun memperbaiki kita punya cara penyampaian. Okey, ini seterusnya kita nak tahu step in speech preparation. Okey, bila kita nak sampaikan satu ucapan ataupun sesuatu talk, apakah persediaan yang kita boleh lakukan? Yang pertama, selecting the topic. Topik mestilah kena dengan audience macam saya cakap tadi, and then topik juga boleh kena dengan tahap pemikiran audience tu. Okey, macam saya cakap tadi, kalau audience kanak-kanak, kita harus sampaikan topik-topik yang boleh memberi mereka kefahaman yang baik lah. Okay. Yang kedua adalah scanning the audience. Kita kena tahu audience ni datang daripada mana, umur berapa dan apa pekerjaan mereka. So daripada situ kita boleh outline kita punya cara penyampaian. Yang seterusnya adalah speech purpose. Tujuan kita nak sampaikan tu. Tujuan mestilah baik supaya bila tujuan baik, apa yang kita nak sampaikan pun insya-Allah akan jadi baik. Okey, yang seterusnya organizing and outlining the speech. Maksudnya sebelum kita nak menyampaikan ucapan ataupun talk tu, kita mesti ada nota ataupun informasi yang kita dah rangka di dalam otak kita. So daripada situ penyampaian kita takkan lari ataupun tujuan sebenar kita nak sampaikan kepada audiens kita tu akan jadi betul lah. Okay, yang seterusnya gathering of supporting material. Kalau dalam ucapan yang kita nak sampaikan, letakkan data, masukkan data ataupun statistik supaya apa yang kita sampaikan tu ada bukti yang boleh ditunjuk kepada audiens kita. Sebab kadang-kadang bila bercakap kepada orang-orang seperti pensyarah ataupun orang-orang yang mempunyai jawatan yang tinggi lah, kadang-kadang mereka ni berfikiran sangat tinggi atau berfikiran kritis. So daripada situ kita kena bersedia dengan supporting material supaya boleh menambah hati mereka ni. And then yang seterusnya, giving the speech through audio visual aids. Okay, kalau boleh bila kita bercakap, kita kena ada audio visual aid ataupun alat bantu mengajar macam slide ke, laptop, skrin, projector dan sebagainya tu. Benda-benda tu semua mainkan peranan dalam penyampaian kita. Alright. Communication is the one of the most important skill you require for a successful life. Untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang berjaya, semuanya bermula dengan komunikasi bagi saya. Sebab itu komunikasi ni sangat penting kepada pelajar, terutamanya bila anda dah grad
bila anda dah habis belajar nanti, bila masuk ke alam pekerjaan, majikan akan tengok ni dulu sebenarnya. Okey, majikan nak tengok fresh graduate ni ada soft skill yang baik, sebab daripada situ dia boleh memberi manfaat kepada majikan. Sebab bila kita bekerja ni, kita kena deal dengan ramai orang, kita akan bercakap, akan bina networking dengan ramai orang. So daripada situ soft skill patutnya kena kuasai oleh seseorang fresh graduate. Okay, so daripada itu, so saya harap anda semua dapat sesuatu daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Dan topik komunikasi ini sangat penting sebab bila kita ada komunikasi yang baik, kita boleh fahamkan orang, kita boleh influence ataupun mempengaruhi orang untuk mengikut kita. Okay, seorang leader yang baik tu pun harus mempunyai komunikasi yang baik supaya apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan tu dapat menarik hati orang yang mendengar. Alright, so bila orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan, orang akan lebih hormat kita. So saya harap saya setakat itu saja daripada saya. Jadi kita jumpa minggu depan lagi, dan apa-apa kepada student unit 10, kepada anda untuk berjumpa dengan kaunselor, boleh datang ke CHES level 3, bangunan CHES level 3, dan jumpalah dengan kaunselor anda di sana. Okay, bye, assalamualaikum.